ni kita workflow lah macam mana satu studio tu bekerja. Saya rasa dia ada degree slight different, bergantung kepada siapa yang you tanya, dari satu studio ke satu studio yang lain mungkin ada perbezaan sedikit, tapi kebanyakannya benda samalah macam ni. Dia akan dibagikan kepada 3 main portion, iaitu pre-production, production dan post-production. Di Wow Animation kita ada about 9 team sekarang ni yang bekerja dari mula sampai habis. Kita punya penulis skrip, bermula dengan penulis skrip, kemudian akan pass ke storyboard artis yang akan tukar cerita tu ke dalam macam panel lukisan, dan at the same time kita punya konsep artis yang akan buat design karakter. Dia akan lukiskan design karakter, design environment. Daripada situ kita akan pergi ke asset creation ni, di mana proses bermulanya proses buat 3D lah. Kita ambil design tadi and then akan orang kata apa, hasilkan dalam bentuk 3D. Dia macam kita buat sculpture lah dalam pakai komputer tu. Dan bila dah ada model tu, kita letakkan texture dia, surface dia. Lepas tu kita letakkan tulang supaya model-model ni boleh digerakkan lah. Dan baru kita pass ke animation. Dan dalam animation ni proses, saya sebut proses menghidupkan kita punya cerita tu lah, hidupkan watak dia. So kat sini yang orang kata apa, kita akan explore lakonan, kita akan explore segala-gala lah kat sini. And then bila dah siap animation tu, kita akan, kalau pernah tengok lah dalam animation ni, kita selalu tengok klip dia tu semuanya kelabu. Tapi bila dah habis animate, kita pergi ke proses colouring ataupun kita panggil rendering lah. Komputer tu, kita akan buat lighting dia, and then komputer akan render. Dan daripada situ kita akan pass kepada tim composite. Sebab bila kita render tu, kita sebenarnya render dia separate layer. Kita ada beberapa layer untuk karakter, beberapa layer untuk background, and then compositing tu yang akan put everything together, and then akan tambahkan effect dan color correction. Cantikkan lah, dia akan cantikkan the final image tu. Then at the same time, kita ada team yang akan buat music, sound effects, and then kita akan put everything together dekat final edit. Macam itulah. Bro Samah, kita nak keluar sikit daripada daripada soalan-soalan yang macam saya nak tanya berkenaan dengan projek Ejen Ali itu sendiri. Saya macam mana bila dibagi tanggungjawab untuk kita saya temu bual, kita borak santai ni dengan Bro Samah, saya rasa macam ini otai Ejen Ali ni macam tu tau. Macam rasa best dia dapat tahu orang yang behind Ejen Ali tu. Bro, saya nak tanya macam mana satu, idea nak keluarkan Ejen Ali tu, satu. Kedua, macam mana boleh perjalanan Ejen Ali tu, adakah kesusahan-kesusahan yang tertentu yang bro hadapi? Mas Ejen Ali, khusus Ejen Ali. Idea Ejen Ali dia dihasilkan ataupun terhasil melalui proses brainstorm lah, dan dia terhasil kalau daripada mula Wow ditubuhkan sampai Ejen Ali keluar ke TV, dia sekitar 2 tahun lebih tau. Jadi sepanjang 2 tahun tu memang proses idea tu berkembang dan berubah. Tapi kalau first kali, kalau saya nak go back tu macam mana first idea tu boleh keluar, dia macam ni. Lepas kita set up company tu, saya dengan saya punya studio partner, kita ada 5 orang. So kat malam kedai kopi, saya cakap dengan semua orang, ini brainstorm exercise lah, yang maybe siapa-siapa kalau nak cuba proses ideation boleh cuba cara ni. Saya minta semua orang, kita orang antara 5 orang ni, saya kata okay, each one of us kena come up dengan at least 5 high concept, 5 idea cerita apa yang nak buat. Sebab sekarang kita dah ada studio, tapi cerita apa nak buat kita tak tahu lagi kan. So setiap 5 orang ni saya kata okay, come up with an idea, dan esok kita akan sit down dan discuss balik. So kat situ dia macam proses pertama tu just pergi, kita ada dalam group, tapi masing-masing fikir sendiri dulu. Jangan terus discuss dalam group, kita separate, fikir dulu. Dan kenapa saya bagi 1 hari je? Sebab kalau lama-lama dia akan terlalu lama fikir. Kita tak nak fikir lama-lama, kita just nak ada cetusan idea je. Okay? Dan bila kita regroup balik, so ada 5 orang, setiap orang bawa 5 idea. Ada pula yang agak kiasu dan bawa lebih dari 5 idea. So bila kita regroup tu, kita ada sekitar between 25 to 30 ideas.
just high concept. Macam kita kata nak buat cerita pasal apa, mungkin boleh cerita tu pasal ni dan mungkin boleh berkembang macam mana. So masa share idea tu, rule dia jadi macam ni pula. Bila share tu, setiap 5 orang ni kena tolong build that idea. Maksudnya bila sebut, dan kita cuba fikir apa lagi, okay, menarik idea tu, apa kita boleh bawa on top of that, mungkin kita boleh kembangkan macam ni, tengok macam mana antara kita berlima ni nampak perkembangan idea ni boleh pergi ke mana, kan. So daripada situ semua masing-masing dah cerita, and then next step tu kita shortlist yang mana macam kita buang yang mana kita tak nak lah, yang mana okay dah ada 25-30 idea ni, yang mana rasa tak best tu kita keluarkan terus. Dan bila dah tinggal, saya fikir masa tu dah lebih less between 5 to 10 ideas lah kita punya shortlist tu. Then baru kita saya tanya pada tim, okay, yang mana ada strongest USP. USP ni maksudnya unique selling point. Unique selling point. So kenapa? Sebab saya bagi tahu tim saya, kita kena keluar something yang tak nak benda yang orang kata just masuk dalam benda yang dah ada dalam market lah. So masa kita set up company tu, Upin Ipin dengan Boboiboy dah popular. So saya cakap dengan tim, kita tak boleh buat cerita budak-budak kampung, dan kita tak boleh buat cerita yang kanak-kanak superhero ada kuasa. So daripada situ kita tengoklah dalam list yang kita ada tu, yang paling stand out lah masa tu saya ingat, kita tulis idea dia nak buat Malaysian Spy. Malaysian Spy. Dia mula dengan idea tu je. So bila cerita pasal Malaysian Spy tu, kita orang analyse lah. So saya sendiri, saya nampak bila sebut genre Malaysian Spy ni saja, saya dah boleh imagine kita boleh buat action, kita boleh buat komedi, kita boleh ada dia punya gadget, kita boleh buat vehicle yang interesting, dan yang paling saya rasa interesting lah, kita boleh buat cerita yang ada unsur-unsur siasatan dan plot twist. Yang di mana kita cakap masa tu, kita kalau kita buat ni kan, they actually we might be feeding into the gap yang di mana kita buat benda yang storyline yang kena smart, kena audience akan terasa macam menduga minda sikit lah, kan. Kita tak boleh buat cerita genre macam ni dengan cerita yang terlalu straightforward. So masa kita fikir tu macam menarik ni kalau boleh buat kan, menarik, it could be something new. Tapi kita orang ada risau juga, khawatir mampu ke kita nak buat cerita macam tu. Satu lagi bila Bro Sama bagi tahu tadi dengan dah ada animasi 3D Upin Ipin, dah ada Boboiboy. So dekat situ pun nak bersaing dengan diorang punya nama tu pun masa tu pun dah memang bukan sesuatu benda yang mudah. Yet Bro Sama berlima dengan tim ni sangat-sangat berani untuk terus pergi untuk terus okey, tak ada hal, kita buat je. Seolah-olah macam tu lah yang saya dapat imagine lah, saya dapat bayangkan. Bro Sama, transition daripada drama pergi ke filem macam mana tu? Oh, dari siri ke movie maksudnya? Yes. Is it? Betul. Dia itulah saya kira sebenarnya sebab kita masa kita buat first season siri Ejen Ali, it was quite well received. Maksudnya sambutan sangat-sangat baik kan. And then bila masuk ke musim kedua tu, makin menjadilah, maksudnya kita punya fanbase dah makin besar. Kalau kat TV tu mengikut viewership punya number, masa tu Ejen Ali dah kira nombor 1 lah. So bila dapat feedback yang bagus about the story apa semua, kita sebenarnya agak confident nak buat movie. Tapi bila masuk membuat movie tu, memang boleh nampak lah dia satu orang kata apa, it's a different beast. Dia satu binatang yang lain lah, yang kita kena tawan dan orang kata apa, kena jinakkan. Okay. Tak senang dia dari segi quality. Of course bila kita dah set certain benchmark quality untuk series, kita tak boleh keluar level yang sama untuk movie, sebab orang akan ada higher expectation dekat movie. And then daripada jalan cerita, macam mana kita nak ada perkembangan daripada siri ke movie. Luckily, maksudnya kita bernasib baik sebab saya memang dari awal lagi dah plan lepas 2 musim tu memang nak buat movie. Jadi kalau tengok banyak sumber-sumber foreshadowing, ada tease, benda-benda yang dalam jalan cerita tu yang kita set up
dalam musim pertama dan musim kedua tu. So bila sampai movie dia jadi macam okay, sekarang ni kita main olah dia jadi ke bigger picture lah. Yang tu saya rasa seronok bila boleh ceritakan at that level. Tapi nak itulah nak, sebab dalam movie ni kita ada 90 minit kan, Betul, bandingkan betul. dengan siri kita ada Betul. sekitar 270 minit. So Betul. benda yang kita nak kena ceritakan tu kena lagi padat Compact, padat dan nak sampaikan tu lagi ni kan. So betul. Message dia. Yes. Bro Sama, apa ada tak sampai at the one point rasa blur and rasa aku tak ada idea apa lagi aku nak keluarkan ni. Macam tu. Ada pernah tak sampai ke tahap tu? Even bukan Bro Sama je, satu team aku betul tak, aku dah tak ada idea. Ada tak situasi tu? Selalu. Selalu. Dia almost itu common. Almost all the time. Every episode saya akan face a challenge. To be honest, lepas kita orang berjaya siapkan first season, masa nak buat second season tu saya ada masa yang saya sangat sangkut dan saya selalu terfikir adakah nasib semua yang berjaya dekat first season tu, was it a fluke kan? Adakah saya cuma bernasib baik? Adakah saya dah gunakan semua idea yang saya boleh fikir untuk first season? So sampai second season ni sebenarnya saya dah kering. But turns out second season tu lagi tinggi sambutan dia daripada first season. Dan perasaan yang sama saya rasa bila kita mulakan movie. Saya bila sampai blog tu saya dah macam mana nak crack story ni, tak tahu macam mana. Dan datang juga that nagging feeling kan, bisikan syaitan tu yang kata kita sebenarnya tak cukup tera lah, maksudnya tak boleh buat ni, tak boleh, semua idea yang best semua dah pakai. Tapi alhamdulillah kita orang berjaya siapkan movie tu. Film Agent Ali become number one film for 2019 kan. So sekarang ni sama juga, untuk nak buat sambungan ni pun saya bila sampai part yang saya stuck ni, mulalah saya macam fikir agaknya saya dah tak ada idea ni. So kita tunggulah tengok macam mana. Bro Sama, okay. Kita nak cakap ramai yang mengagumi Bro Sama sendiri and kenal and kagum dengan outcome yang ditunjukkan di dalam animasi 3D Agent Ali. So bro, ramai orang nak pergi ke wow animation ni. So apa orang punya expectation orang dalam dunia animasi 3D ni? Dia salary. Oh, salary. So mungkin ada jawatan-jawatan. Saya percaya ada peranan-peranan yang tertentu dalam pembikinan animasi 3D ni, and mereka memperolehi pendapatan yang different maybe. So mungkin Bro Sama boleh cerita sikit berkenaan dengan salary. Boleh. Dia entry level saya kira dekat dalam animation industry also lah, saya rasa bukan pada WOW saja, sekitar 2000 dan ke atas. Kalau dekat WOW animation sendiri kita dalam 2002 lah untuk entry level. Selebih dari itu sebenarnya bergantung kepada you punya contribution dan role. Maksudnya kalau you senior, dia akan lagi tinggi lah, you punya range mungkin 3,000 ke atas atau 2,500 ke atas. Kalau you dalam senior atau leading punya position yang you ada orang yang perlu di-train, perlu dijaga under you, then it goes even higher. Level-level dalam studio saya yang level yang betul-betul dah orang kata terror dan contribution tinggi tu, ada yang sampai gaji 5,000 dan ke atas lah. So dia bergantung kepada you punya role. Maksudnya dia tak adalah fix, tapi saya tak pastilah orang masih nampak benda tu sebagai terlalu rendah ke macam mana, tapi adalah. Saya percaya kebanyakan company kita boleh bayar kalau talent tu bagus. Cuma selalunya on entry level ni dekat Malaysia, sorry to say, kebanyakan orang yang habis belajar dan masuk bekerja usually require certain degree of training. Macam orang-orang yang masuk ke WOW, kita selalunya dalam first 6 bulan ke 1 tahun tu masih perlu kita latih supaya dia boleh sampai level yang boleh deliver standard quality yang kita perlukan untuk production. Yes, okay.
So saya rasa, so roughly boleh kata permulaan tu Bro Sama sebut tadi dalam 5,000? No. Itu untuk ni lah senior dan lead punya level. Kalau Okay. permulaan Saja 2,000 ke je 2,500 ke saja je atas. saya petik. Saja je saya petik. Okay, Bro Sama Boleh. sebut Actually pasal, kalau you terror betul kan, masuk terus jadi lead, boleh lah dapat macam tu. boleh ya, boleh. Bro Sama, sebelum kita nak pergi kepada soalan, yang mana saya dah tengok ada soalan-soalan yang menarik juga yang kita nak bacakan. Bro, macam mana bro tengok industri animasi 3D ni dalam 10 tahun lagi? So, is it akan lebih pada akan lebih berkembang ataupun disebabkan industri ni, adakah bro sendiri pun pandang industri boleh berkembang ataupun tidak? Macam tu dalam Malaysia. Dalam 10 tahun lagi apa jadi dia kalau kita tengok sebelum pandemik, sebenarnya saya rasa industri animasi Malaysia memang dah peaking lah, maksudnya dah sampai level yang paling tinggi setakat ni. Kalau tengok tahun 2019 tu, ketiga-tiga IP yang main lah dekat Malaysia ni, Upin Ipin, Boy Boy, Agent kesemuanya keluar macam tak pernah jadilah in history kan. 3 studio keluarkan movie animasi pada tahun yang sama, dan ketiga-tiga movie tu meletup. Maksudnya dia memang dominate box office kita masa tu. Kutipan altogether macam dah 100 juta bila gabungkan kutipan tu. Memang kalau nampak orang kata animasi ni peluang cerah lah, sangat cerah peluang dia. Dan of course kita tahulah apa jadi lepas tu is 2020, sekarang ni 2021, pandemic happen. So of course saya tipulah kalau kata kita industri ni tak affected kan. Tapi saya kira kita sebenarnya masih berpeluang kalau ikutkan, walaupun kita terpaksa agak terganggu kerja kita apa semua, tapi untuk industri animasi kita masih ada advantage sebab kita boleh bekerja walaupun dari rumah. Kalau nak dibandingkan dengan content provider yang lain lah, kalau live action saya tengok kesian sangat diorang tak boleh nak bekerja sekarang ni. Tapi secara tak langsungnya ini memberikan lebih peluang kepada animation punya producer. Cuma itulah saya nampak animation producer kena inilah bertahan dan gigih buat masa sekarang ni. Orang kata to fill in that content punya vacuum. Of course kita tak tahu lepas daripada pandemik ni macam mana exactly, tapi kalau kita tengok sekarang ni with the platform shift kan, maksudnya daripada sebelum ni orang semua consume content pada media yang tradisional, di kaca TV, di orang kata apa, satellite TV, pay TV kan. Tapi sekarang ni dah lebih kepada digital. Semua kita dah pergi migrate ke streaming. So platform ni pun dah makin banyak coming dan getting in place. So saya, to be honest, untuk animation kan, saya percaya orang akan always perlukan more content. Jadi dia sama bergantunglah pada kita untuk cari kat mana peluang rezeki tu. Kan, dan saya percaya dengan player-player yang ada sekarang yang hebat-hebat belaka ni, kita akan make sure sebenarnya yang animation industry ni akan continue tu berkembang walaupun susah macam tu. Ya, saya rasa tak ada pun untuk kita berjaya ataupun kita dalam satu benda tu pun memang susah pun. Kebanyakannya memang akan ada dia punya difficulties level yang tersendiri saya rasa.